wabarakatuh. Berjumpanya cikgu dalam bahasa Melayu 3 dan 2. Hari ini kita akan bincangkan tentang sajak. Okey, kita akan kenali lebih lanjut tentang sajak, iaitu sajak dalam persekitaran kata-kata. Sajak ni ditulis oleh Bahar Zain. Okey, dia tentang cara kita bercakap, dekatkan diri kita dengan Tuhan. Okey, jadi kita akan tengoklah. Cikgu akan ulang sahaja. Okey. Baik, yang kedua. Sebelum itu, mari kita kenali apakah yang dimaksudkan dengan sajak. Jadi kita tengok kat sini, sajak ni maksud dia. Sajak memuatkan sesuatu isi yang ingin disampaikan oleh penyajak ataupun pembaca. Jadi dia tulis sesuatu, disampaikan dalam bentuk nukilan dia, bacaan dia, cara bacaan dia. Okey. Isi tersebut memancarkan perasaan. Selalunya sajak ni dia emosi, dia berkaitan dengan emosi. Jadi dia lebih kepada cara perasaan penyajak tu sampaikan. Jadi setiap lantunan tu berdasarkan emosi penyajak tersebut. Okey, isi-isi sajak berbagai ragamnya bergantung pada fikiran dan perasaan. Dia melibatkan emosi, akal kita. Jadi macam mana? Kalau marah, dia ada sajak yang marah. Kalau nada tegur, ada nada tegur. Jadi sajak ni banyak unsur teguran. Okey. Baik, jadi kita tengok unsur-unsur bunyi. Kita ada yang pertama, unsur bunyi penting dalam sajak. Yang kedua, penyajak lazimnya amat berhati-hati dalam permainan bunyi. Takut jadi pelik lah. Dia ada rima, dia macam ada peraturan dia sajak. Dia ada rima, aliterasi, asonansi dan kombinasi beberapa perkara lah. Okey. Baik. Jadi rima ni apa benda? Rima ni adalah bunyi akhir pada setiap baris. A, B, A, B. Contohlah kan. Okay, baik. Asonansi adalah pengulangan bunyi vokal. Kita ada 6 vokal. A, E, I, kita ada 5 vokal. Sama cikgu. A, E, I, O, U. So pengulangan ni lah. Kita panggil dia asonansi. Aliterasi adalah pengulangan bunyi konsonan. So asonansi adalah vokal. Aliterasi ni adalah konsonan. Jadi kamu kena ingatlah. Okey. Baik. So yang seterusnya, kita pergi kepada bentuk sajak. Bentuk sajak ni kita ada 5 bentuk. Yang pertama, terikat ataupun bebas. Bebas tu maksudnya ada 2 rangkap, bawah 4 rangkap. Macam itulah. Rima dia lain, macam tu. Kalau terikat ni dia ada sama selalunya. Lepas tu belakang rima dia pun sama. Okey. Jumlah rangkap, setiap rangkap dan keseluruhan dia berbeza. Jumlah kadang ada 2 rangkap, tiba ada 4. Dia berbeza. Dia tak sama macam pantun. Dia tak sama. Okey. Panjang pendek kata dalam baris, dia ada panjang pendek, dia tak sama. Jumlah kata dalam baris, okey, dia bentuk dia lain. Jumlah suku kata dalam baris pun kadang ada yang sama, ada yang tak sama. Okey. Gaya bahasa dia, bahasa merupakan media utama untuk menyampaikan fikiran, okey, perasaan dan penglihatan penyajak. So daripada 3 benda ni, penyajak akan sampaikan mesej dia melalui sajak ni lah. Okey, dia daripada fikiran dia, daripada perasaan dia, daripada penglihatan penyajak tu, dia akan sampaikan satu mesej. Okey, itu kita nampak sajak ni banyak orang dulu yang guna. Okey, mereka pandai berkata-kata. Okay, baik. So hari ni sambungan dia, kita pergi yang kedua antara gaya bahasa dalam sajak termasuklah dia ada simbol, personifikasi, metafora, simile, persamaan, hyperbola, perkataan yang kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu benda lah. Okey, perulangan, okey, image dan imejat, inversi. Yang ni kamu kena tengok setiap sajak dia berbeza. Dia bukan semua sajak ada benda-benda ni. Okey. Baik, nada dia bunyinya tinggi, rendah, tekanan suara sebenarnya dia ada tinggi, dia ada rendah. Dia ada tinggi, dia ada rendah. So ikut dia punya apa? Macam kita nak baca Al-Quran kan, kita ada apa orang panggil? Nyanyian dia. Kan kita sama dengan sajak, dia ada nyanyian dia. Jenis-jenis nada dia ada melankolik, itu sedih.
nada romantis, kita dalam keadaan hati berbunga-bunga. Nada protes, dia bukan marah tapi dia tegas. Nada sinis, sindiran kepada kita. Nada patriotik, kan selalu hari merdeka, selalu kita ada kat pimpinan lah. Okey, nada didaktik, nada keagamaan. Okay, itu sebab sedikit cikgu. Yang ni kita akan tengok dekat sini lah. Kita tengok rangkap berangkap dan cikgu akan baca maksud dia. Okay. Yang pertama dia ambil daripada Al-Quran, pendidikan daripada Al-Quran. Dialah yang mencipta manusia, mengajarnya pandai berbicara. So, apa maksud dia? Maksud dia dekat sini, Tuhan lah, dia tu Tuhan yang mencipta kita, yang mengajar kita pandai berbicara. Kalau kita tengok Nabi ni, sebelum perkataan yang pertama tu, dia tulis apa? Apa malaikat mai dekat dia, mai kat baginda, so dia kata baginda ikra, baca. Jadi Allah yang boleh buat kita baca. Okey, baik. Yang rangkap yang kedua, engkau beri kami kata-kata dan akal untuk mengucapkannya. Kami pindahkan makna dari tempat ke tempat, dari zaman ke zaman. Okey, engkau beri kami siapa? Manusia lah. Allah bagi kita, Tuhan menggunakan manusia ni, akal itu kebijaksanaan untuk apa? Untuk berbicara tentang apa? Tentang apa-apa yang tergores dalam jiwanya dan apa-apa yang terfikir dalam lidahnya. Maksudnya kalau kita tak berhati kita cakap, kalau kita rasa sistem negara kita pelik, kita lontarkan pendapat. Kita tak marah, kita lontarkan pendapat. Baru ni isu bodoh-bodoh kan. Profesor Muhaya dia cerita tentang perempuan menjadi bodoh-bodoh. Dia maksud dia tu, dia bergantung kepada orang. Ada orang faham, oh bodoh-bodoh ni bukan maksud kita jadi bodoh, tapi kita menurunkan ego kita. Nampak tak manusia ni, Allah bagi akal untuk kita fikir. Kita bercakap sambil kita fikir. Okey, baik. Manusia telah bertutur dengan berbagai bahasa mengikut tempat dan zaman yang berbeza. Betul tak? Kalau kita pergi Perancis, cakap Perancis lah. Kalau kita pergi Amerika, cakap bahasa Inggeris. Sama juga kalau kita pergi India, cakap bahasa India. Okay? Kalau di Malaysia, bahasa utama kita bahasa Melayu lah. Okey, baik. Seterusnya. Okay. Yang seterusnya rangkap yang ketiga. Engkau beri kami kata-kata dan akal untuk mengucapkannya. Kami pindahkan. Okey, yang ni yang tadi. So, kita pergi yang seterusnya. Okey. Kata-kata yang berselerakan langit, bumi, laut, gunung, awan, hujan dan pohon adalah persekitaran. Apa maksud dia? Kata-kata yang berselerakan ni, langit, bumi, laut, gunung, okey, awan, hujan dan pohon ni maksudnya semua elemen yang ada di muka bumi ni. Unsur-unsur alam menjadi dalil ataupun bukti bagi mengesahkan percaya Tuhan itu satu, Allah berpandukan. Kita percaya Tuhan itu ada satu, dan kita mengikut Al-Quran dan hadis. Itu kita tahulah. Okey. Seperti kami memetik buah-buahan, kami sunting istilah iman. Percaya dengan rezeki. Daripada kita selam, mentakwis tanah alam dan menjernihkan takfiran. Maksudnya, kita tengok burung. Kita marah kan COVID ni, tak ada kerja. Kita tak ada kerja, kita payah nak cari duit. Betul tak? Jadi dekat situ kita duduk, kita muhasabah diri. Jadi ayat dia ni, dia nak kita muhasabah diri. Kita pakai fikiran kita, kita renungkan, kita kata, orang lain kerja kena buang. Aku mesti boleh kerja sebagai seorang food panda writer kan. Jadi aku nak jealous apa? Aku nak marah apa? Aku tak cukup apa? Jadi manusia ni penuh dengan sifat tamak dan tidak bersyukur. Jadi saat penyajak ni bagi tahu kita renungkan. Kita tengok Al-Quran dan hadis, kita memperbaiki persepsi hidup kita. Kita rasa RM10 dekat tangan tak cukup ni, kita tak bersyukur. Apa ni RM10 tak cukup sikit. Betul. Nak makan hebat-hebat. Tapi kalau kita pergi tempat orang lain, ada lagi yang susah. Ada yang mana dia tak ada duit nak makan. Kita kena bersyukur. Jadi kita tengok persepsi kehidupan kita ni, dia mestilah kita kena tengok. Jangan tengok atas, tengok bawah. Baru kita dapat rasa diri kita ni
Keinsafan. Baik. So, dekat sini yang terakhir, kata-kata mengembangkan pengalaman terbentang di semesta alam memaknakan kewujudan. Memaknakan kewujudan. Kata-kata mengembangkan pengalaman. Maksudnya, percakapan atau ungkapan tu dapat ditunturkan, dapat menambah pengetahuan dan membuatkan manusia itu wujud. Kata-kata mengembangkan pengalaman ni maksudnya bila kita banyak bercakap, kita banyak bertanya, kita akan lebih tahu. Dekat alam semesta ni, terbentang dalam semesta ni, ilmu kita banyak. Bukan hanya main sekolah saja. Kadang-kadang kita duduk tepi jalan, motor kita rosak. Kawan kita ramai, oh ni motor rosak ni, kau boleh tahu apa? Itu ilmu juga. Kan? Tapi ilmu yang macam mana? Kita guna yang macam mana? Kawan kita ajak, okay, nak buka padlock ni macam ni, macam ni. Ilmu tu bagus, tapi kita salah guna. Iaitu kita pergi tempat online, kita curi juga. Kita pakai ilmu kawan kita bagi tu, kita pergi curi juga. Itu tak betul. Okey? Baik, jadi sudah habis dah 5 rangkap yang ada dalam subjek ni. Jadi cikgu pun dah terangkan. So kita ni bahasan kembali lah. Kamu boleh pause dan tengok. Okey, tema dia dalam cerita ni adalah manusia dan alam ialah Allah yang ciptakan. Untuk memahami kejadian ciptaan Allah, manusia kenalah belajar. Belajarlah sehingga kita berada di liang lahat, kita mesti belajar. Okey? Baik, jangan sombong. Jangan jadi sombong. Bodoh sombong. Okey? Baik. Kepentingan berbahasa dan hubungan manusia dengan Tuhan. Contoh kita cakap mak kita, "Oi, ramai sini dah mak." Mak kita marah tak? Marah. Jadi di situlah cara kita bercakap mesti betul. Mesti intonasi yang baik. Assalamualaikum, dah makan ke? Jom kita makan. Okey? Baik. So, kita pergi kepada persoalan. Okay, persoalan, cikgu ambil 2 persoalan, iaitu persoalan sikap bersyukur kita dengan anugerah yang Allah bagi. Kita ni tak bersyukur kalau tak ada kerja, tapi awak kena tengok orang di bawah awak, ada yang tak boleh bekerja sebab apa? Tangan dia putih, dia buta, tak boleh nak kerja. Jadi kita ni patut bersyukur Allah bagi nyawa, Allah bagi kita hidup balik, Allah bagi kita untuk bertobat. Okey? Baik, contoh yang kedua, persoalan kepentingan bahasa kepada manusia. Contohnya kita tak ada bahasa, kita nak cakap macam mana? Kadang-kadang orang bisu pun dia ada bahasa dia sendiri. So, kita pun kena ada bahasa dia kita. Jadi, gunalah kebiasaan akal, perhatian kita cakap yang elok-elok, buat yang baik-baik. Okey? Ada? Okey, daripada cikgu harap kamu fahamlah. Bab ni cikgu boleh rumuskan, iaitu dia tentang cara kita bersyukur dan cara kita melihat kehidupan. Janganlah sedih lama-lama. Hidup ni ibarat roda. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Jadi itu saja pada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.